Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar, mampu membuat kapal-kapal besar, lebih besar dari Flora Dilemma milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan kita, kehebatan kita. Sebab itu mereka takut bila kita nak menuntut hak kita. Assalamualaikum. Hai guys. Bertemu lagi dalam channel aku, Acik Aziz. So dekat intro tadi aku ada dengar dekat YouTube antara kata-kata daripada Lieutenant Adnan. Yang aku tengok tu petikan daripada movie dia tahun 2000 arahan Aziz M. Osman. So aku tertarik dengan kata-kata dalam ayat Lieutenant Adnan tu, kita mampu membina kapal-kapal besar, lebih besar daripada Flora Dilemma milik Portugis. So hari ni aku nak bercerita tentang sejarah kita, sejarah Melayu. Sejarah yang dilupakan. Melayu, bangsa yang digeruni di samudera satu ketika dulu. Pada tahun 1247, seorang Raja Melayu nama dia Sri Dharma Raja dari kerajaan Tambralingga. Kalau sekarang ni kerajaan tu dia dekat utara semenanjung Malaysia dan selatan kerajaan Thailand. Okey, Raja Melayu ni dia menyerang Sri Lanka. Okey, sebelum aku lanjutkan ceritaku, nanti mesti akan ada orang persoalkan kenapa nama dia nama macam orang Hindu. Aku dah tahu dah, persoalan-persoalan macam ni mesti muncul. Nanti orang akan claim itu bukan nama Melayu, itu nama orang India kan. Okey, bab tu nanti insyaAllah aku akan cerita, itu bab lain. Tapi sebelum tu, aku nak korang bezakan antara bangsa dengan agama. Aku bagi analogi paling mudah. Nama aku Muhammad Hanafiah Aziz bin Azhari. Aku Melayu, aku Islam. Bandingkan pula dengan seorang mamat ni, korang mesti kenalnya. Nama dia Michael Ang. Okey, dia Islam. Tapi kenapa nama dia Michael Ang? Sebab tu aku cakap kita kena bezakan antara bangsa dengan agama kan. Tapi tak apa, korang jangan risau, insyaAllah untuk next video aku akan terangkan kenapa orang-orang Melayu dulu nama dia guna nama Hindu kan. Sebab tu ada orang claim tanah ni tanah milik Hindu. InsyaAllah nanti aku akan terangkan dengan lebih lanjut lah kan. Sebabnya benda tu tak boleh aku nak terangkan dalam masa seminit 2 minit. Okey, sambung cerita tadi. Kat mana aku dah lupa dah. Okey, Raja Melayu tu berjaya lah menakluk bahagian utara pulau. Kalau sekarang nama pulau tu Jaffna. Kalau korang tengok kat peta, Jaffna ni dia dekat utara Sri Lanka. Okay, aku lupa nak bagi nama penuh tadi. Raja Sri Dharma Raja tu nama dia Chandrabanu Sri Dharma Raja. Chandrabanu ni kemudian diganti pula dengan anak dia Savakan Maidan. Berbelit-belit nama. Kalau tak silap aku lah, Savakan Maidan. Macam tu kot cara sebutan dia. Kalau salah aku minta maaf Okay, Raja Savakan Maidan ni mempertahankan tahta Jaffna ni, kerajaan Jaffna ni sehinggalah tahun 1270. Okey, satu fakta menarik aku nak bagi dekat korang. Kalau korang tengok dekat peta utara Sri Lanka, ada satu kawasan penempatan tu nama dia Chava Kacheri. Okey, apa maksud Chava Kacheri ni? Kacheri bermaksud penempatan dan Chava maksud dia Java ataupun Jawa. Insiden ataupun sejarah ni cukup signifikan untuk kita. Sebab apa? Sebab dulu-dulu, hampir 800 atau 900 tahun dulu, kita dah ada sebuah kerajaan Melayu Nusantara yang menyerang dan menakluk kawasan yang jauh daripada tempat asal dia. Lebih daripada 3000 km. Bukan mudah tau. Zaman-zaman dulu kita nak belayar sampai 3000-4000 km kan. Kalau kita sekarang naik flight pun berapa jam baru sampai kan. Itu naik flight. Cuba kita bayangkan naik kapal. Okey, secara langsung sejarah yang aku sebut ni
mencerminkan kita punya kepakaran maritim dan keupayaan tentera laut Melayu zaman dulu. Sejarah ni direkodkan dengan cukup jelas dalam sejarah India dan Sri Lanka. Tapi sayang, sejarah ni langsung tak ada rekod dalam buku-buku teks kita, tak diajar kat sekolah. Dan aku pasti ramai rakyat Malaysia, terutamanya bangsa Melayu kita sendiri, yang tak tahu pun fakta ni kan. Kalau kita baca buku sejarah kita sekarang ni kan, buku teks yang ada kat sekolah, banyak rujukan mengenai saudagar Arab, India, apa lagi, China dan macam-macam negara lagi datang untuk berdagang dekat Kedah, Melaka, Patani, Langkah Sukar. Rakyat Malaysia juga diajar bagaimana Portugis, Belanda, Jepun, British datang ke Malaysia ni, ke tanah Melayu dan mempengaruhi budaya tempatan. Tapi buku teks kita ni membisu langsung mengenai pengembaraan orang Melayu kita ke rantau lain. Kalau korang baca sejarah India, China, Arab, pedagang Melayu ni dah lama dah buat perniagaan dekat negara-negara tu kan. Banyak je rujukan dekat pelabuhan India ni yang memberitahu mengenai pedagang Melayu dengan jong. Kalau korang nak tahu, jong ni satu kapal yang besar lah, lebih besar daripada Flora del Mar milik Portugis kan. Memang cukup besar. Pelaut Melayu ni dah belayar dan menetap di pelbagai pulau dari wilayah dan lautan India. Sebagai contohnya Madagaskar, Chagos, Sri Lanka, Pulau Shilis, apa tah aku tak pandai nak sebut lah. Orang Melayu dah belayar lebih daripada 1500 tahun yang lepas kan. Lama sebelum orang Eropah mula belayar dekat perairan kita. Contoh yang paling baik untuk aku sebut, yang tak pernah langsung ada dalam sejarah Melayu, bagaimana rumpun Melayu ni sampai ke Kepulauan Madagaskar lebih kurang 1500 tahun yang lepas. Bahasa Malagasy ni digunakan dekat Kepulauan Madagaskar ni. Kalau korang cek, bahasa Malagasy yang orang Madagaskar guna sekarang ni adalah bahasa Austronesian yang sama rumpun dengan bahasa Melayu. Okay, mungkin ramai je daripada kita yang pernah dengar mengenai kerajaan Kedah Tua. Masyarakat kat zaman Kedah Tua ni, diorang ni cukup mahir dalam kerja-kerja besi kan. Kerja-kerja melebur besi ni bukannya mudah kan. Rumit lah, payah, dengan kita perlukan suhu-suhu yang tertentu untuk melebur besi tu kan. Cuba bayangkan, 2500 tahun yang lepas, orang Melayu kita dah ada kepakaran dah untuk buat tu semua kan. Biji besi yang dilebur dekat kerajaan Kedah Tua ni dieksport ke India, ke tanah Arab untuk diorang gunakan buat senjata, peralatan perang, banyak lagi lah. Semua ni berlaku antara 1000 hingga 2000 tahun yang lepas kan. Jauh sebelum kerajaan Melaka wujud lagi. Sultan Kedah pertama yang memeluk agama Islam ialah Sultan Muzaffar Shah I pada tahun 1136, hampir 300 tahun sebelum para Mesuara datang ke Melaka. Kebanyakan rakyat Malaysia ni, termasuk orang Melayu sendiri, terutamanya generasi muda kita sekarang, generasi akulah kan, tak tahu mengenai sejarah kita sendiri. Cara sejarah kat sekolah ni pun diajar macam seolah-olah kita punya sejarah ni bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kalau korang tak percaya, cuba korang cek buku-buku sejarah sekolah rendah, sekolah menengah kan. Semuanya akan bermula daripada zaman para Mesuara kan. Padahal kita sebenarnya sebelum zaman para Mesuara tu lagi, kita dah ada bermacam-macam kerajaan kan, yang gemilang, terbilang, dikenali di seluruh dunia. Dan buku-buku sejarah kita ni nak menggambarkan yang bangsa Melayu ni macam lemah sangat, tak tahu sangat nak berperang, sampai berkali-kali dijajah dengan Portugis, Belanda, British, Jepun. Seolah-olah kita ni macam tak langsung ada usaha untuk mempertahankan tanah air kita sendiri kan. Memang buku sejarah kita ni ada menceritakan tentang kegemilangan zaman Melayu Melaka kan. Tapi Kesultanan Melayu Melaka ni cuma orang kata secoet daripada seberapa banyak tanah dan rumpun Melayu dekat Kepulauan Nusantara dulu kan.
Orang Melayu sekarang sepatutnya perlu ambil tahu kegemilangan kerajaan Melayu dulu dan bukannya cuma terhad dekat kerajaan Melaka je kan. Kita perlu tahu kebolehan perdagangan kita, pengembaraan kita, kekuatan kita, kekuatan tentera laut kita, itu semua dah lama menyerlah daripada zaman dulu lagi kan. Masyarakat yang tahu dan faham tentang sejarah bangsa dia sendiri akan jadi masyarakat ataupun bangsa yang lebih berdaya maju, berdaya saing dan lebih yakin. Tuduhan Melayu malas tu langsung tak ada asas bila kita soroti balik sejarah kita hampir 2000 tahun yang lepas kan. Apa yang aku cakap ni cumalah orang kata tak sampai pun 1% daripada sejarah kegemilangan orang Melayu yang dulu kan. Kita ada terlalu banyak catatan rekod yang kita sendiri kadang kita malas nak ambil tahu. Allah kurniakan dekat kita ni akal fikiran. So dengan akal fikiran tu kita boleh fikir dengan logik. Kita kena cari, kita kena kaji apa yang sepatutnya kita kaji. Dan bukannya semata-mata baca apa je yang orang luar hadapkan untuk kita kan. Ada je benda tu ada je yang betul kan. Tak salah nak baca sejarah yang penjajah bagi untuk kita kan. Tapi kita sekarang dah ada macam-macam kemudahan dah untuk kita kaji lebih dalam lagi, kaji lebih banyak lagi kan. Kalau bukan kita yang buat sekarang ni, anak cucu kita nanti nak baca apa? Padahal anak cucu kita patut tahu betapa megah, betapa hebatnya orang-orang dulu kan. Mungkin video kali ni tak akan dapat views yang tinggi, tapi aku tak kisah. At least aku dah cakap apa yang perlu aku cakap. Aku guna platform aku yang sedia ada untuk aku kongsikan dengan korang. Moga-moga bermanfaat. Sebab aku tahu orang-orang Melayu ni, orang-orang Malaysia ni susah nak baca sejarah, susah nak faham sejarah. Dan aku akui mungkin cara penyampaian aku ni tak menarik minat orang, dan mungkin orang sendiri tak faham apa yang aku cakap. Tapi insyaAllah aku akan cuba sebaik mungkin daripada masa ke semasa. Aku tak minta korang percaya dengan apa yang aku cakap, tapi korang dah ada banyak kemudahan. Korang boleh cek dekat Google, korang boleh tanya orang-orang yang lebih pakar. Aku kongsikan apa yang aku tahu je. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.